Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada follower saya. Sama ada yang meminati handmade, meminati sukan catur, meminati memancing. Jadi channel saya ni akan banyak macam tu. Review hotel juga, alam sekitar. So hari ni kita dalam perjalanan balik pula. Itu kita ke KL kan, ke hutan batu. Hari ni kita ke hutan sebenarnya. Jika tuan-tuan terror, cuba teka di mana kita ni, jalan mana. Ini mak-mak ride selalu, mak-mak motor selalu jalan, suka jalan ni dengan panorama yang indah. Dia ada durian. Cuba teka di mana. Di hujung konten nanti saya akan beritahu. Cuba teka di mana. Tapi kalau dah hujung baru nak beritahu, susah pula saya nak ulas Sebab bila saya ulas jalan ni, mesti saya sebut nama. Jalan dia jalan lama. Suatu masa dahulu menghubungkan dua daerah. Dan boleh dikatakan bukan setakat menghubungkan dua daerah saja, tapi jalan yang penting antara barat dan timur. Masa tu lah. Sekarang dah banyak pilihan lah. Dulu ini satu-satunya jalan hubungan jalan raya yang ada timur dan barat. Slow sangat Velfire ni. Mungkin orang luar dia nak terlalu bersantai, kita potong lah Sebab bila kita ikut rapat ni, kita kena jaga dia brake sebagainya Bukan saya nak sangat galakkan kita bawa laju, tak. Tapi ikut belakang orang pun bahaya. Okey, kita kembali. Ini jalan yang penting suatu masa dahulu. Okey, boleh teka ni kita dah sampai ke satu pekan Okey, saya bagi hujung konten tadi tak jadilah. Saya bagi 5 minit 20 saat. Okey. Ada yang dah dapat? Okey, saya rasa ada yang dah dapat ni ramai dah orang yang boleh jalan. Inilah jalan lama jalan Bentung Raup yang lama melalui Pekan Sangli. Ni sekarang kita dah sampai ke Pekan Sangli. Sini dia banyak pekan-pekan Cina pekan-pekan Cina daripada zaman komunis lagi. Pada saya komunis ni tak sensitif, sebab dia memang dalam sejarah negara kita Kalau kita nak katakan diorang ni dulu pun bekas-bekas komunis, tak salah, itu sejarah dan diberi pengampunan. Kenapa kita nak terlalu sensitif sangat sebagainya? Ini sejarah. Macam saya belajar sejarah. Ini Pekan Sangli sini ada banyaklah ladang durian kebanyakan penduduk di Sangli ni toke-toke durian dan juga menanam pisang. Kalau tuan-tuan nak cari anak durian, anak pisang, saya pun pernah beli anak pisang kat sini Inilah nama dia, Sangli. Nama pekan pun dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Cina lah. Saya tak tahulah Sangli Hokkien ke ataupun Mandarin sebab saya tak belajar tentang tu. Tapi yang penting dalam bahasa Cina. Atuk saya je orang Cina. Moyang saya dulu adalah Cina lah Maknanya saya pun ada juga darah Cina. Jadi tak kisahlah kita ni Cina ke, India ke, Melayu ke, yang penting kita dalam satu negara kena hidup rukun damai. Tapi kalau saudara-saudara kita ni dia terima hidayah, lagilah baik. Okey, saya tak nak teruskan pasal tu, takut konten saya menjadi berat. Saya nak fokuskan pada panorama. Dulu saya dah pernah ride kat sini dengan NMAX, tapi kita tak bawa phone masa tu. Bukan tak bawa phone, kita tak rekod. So hari ni baru ada kesempatan nak rekod. Tengok Cina-Cina Kuala Lumpur datang Orang Kuala Lumpur lah Bukan Cina saja
Tambah-tambah jalan ni dia hidup balik sebabnya jalan persekutuan daripada Bentong Raub tu, jalan yang baru melalui dekat kawasan Li Raba, Kilang Getah tu dah rosak. Jadi hanya kalau nak ke Bentong, dari Bentong nak ke Raub atau Raub ke Bentong, hanya ada 2 jalan, iaitu melalui CSR, jalan yang baru buat tu, Central Spine Road, ataupun jalan lama ni lah. Jadi jalan ni hidup balik. Macam toke-toke durian di Raub, diorang selesa ikut sini sebab agak dekat. Mudah. Dia tak memusing lah. Dekat jauh mungkin lebih kurang lah, tapi dia tak memusing sangat. Jadi kita tengok banyak hailak-hailak durian ni. Kalau di Cameron sana kita tengok hailak, diorang bawa apa, sayur-sayur dan sebagainya. Tapi di sini hailak bawa durian ni guys. Okay. Itu ada chalet, resort. Banyak sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak datang bermalam, melancong, datanglah. Katanya suasana malam di sini sangat sejuk. Bawah ada sungai. Cuma sungai ni dia tidak dibuat untuk mandi lah. Kalau nak mandi juga boleh, tapi dia tak macam Jada Baik tu, dia tak ada buat kemudahan di situ. Sebab sini dia lebih pada kebun. Tapi kalau yang dah dijadikan chalet tu ataupun resort, mungkin ada kemudahan untuk tuan-tuan mandi. Tapi dia tidaklah terkenal sangat untuk mandi macam di Janda Baik. Tengok hailak durian, bapak laju. Ni Tanah Aina. Mungkin kalau tuan tidur di Tanah Aina ni, boleh bermalam di sini. Nampak tadi signboard Tanah Aina. Kalau tidur boleh bermalam. Bukan, kalau tidur menetap di situ mungkin boleh mandi lah. Ada sungai situ, dia ada kebun, boleh makan durian dia, dan boleh mandi sungai. Macam orang kampung mungkinlah tak heran sangat mandi sungai. Kalau orang Kuala Lumpur nak jumpa sungai apa guys, Sungai Kelang takkan nak mandi kot. Jadi bolehlah mandi sungai juga. Walaupun macam saya kata tadi, kemudahan untuk mandi sungai sini tidaklah begitu terkenal, tetapi begitu banyak kemudahannya. Tetapi boleh juga kalau nak mandi di sini, nak berkelah dan sebagainya. Walaupun sebenarnya sini untuk orang santai, tengok pemandangan, makan durian. Tapi saya memancing pun boleh. Saya biasa juga memancing kuasa ni dulu. Banyak juga hasil dia. Tengok durian. Sini memang terkenal dengan durian. Saya suka nak imbas dulu masa saya budak-budak dulu. Inilah jalan utama. Bayangkanlah kalau nak pergi Kuala Lumpur atau nak pergi balik Temelloh masa tu. Saya nak ke Temelloh, 5-6 buah bas tu biasalah. Turun naik kita dengan kata orang bawa barangnya, naik pula tu. Bayangkan daripada kampung saya 1 biji bas untuk ke bandar. Daripada sana 1 biji. Ikut jalan yang lama ni pula. Sampai Bentong tukar lagi, naik. Sampai Temelloh lagi 1 bas. Bayangkanlah. Tu belum cerita saya masa saya sekolah di Jantuk tu 6 buah bas. Tapi jalan ni nak kena hati-hati sikit lah. Ada kadang-kadang kalau angin kuat, pokok tumbang. Kalau malam seorang-seorang saya nasihatkan tak payahlah kalau tak ada kecemasan jalan ni. Ni tengok ni ada Forest Fine Valley Resort. Banyak sini resort guys. Di samping kebun ada resort. Kalau malam-malam tu tak payahlah. Tak nampak pula hari ni mungkin dah terlepas pagi sikit kot. Selalu ada, tadi ada 3-4 biji motor, gen-gen motor Sebab saya channel ni lebih kepada gen motor, jadi saya nak highlight kan lah. Tapi tak nampak pula gen motor ini. Masa belum rekod tadi je ada 2-3 biji. Okey. Tengok cantik kan pemandangan Mungkin agak laju sikit saya merekod ni dalam 60-70 katanya. Kalau slow dia lagi nampak lah tapi jalan dia tidaklah selalu cantik Boleh fokuskan ikut durian Di durian lah, durian, sungai
dan pemandangan bukit bukau yang dah masih menghijau lagi lah, tapi dah berkurangan lah hijau dia. Hijau pokok. Nampak tu guys, motor. Cameraman tak tahulah sempat fokus ke tidak tadi. Sebiji. Motor ni macam-macam jenis. Ada yang suka single ride. Tadi sebiji je. Dia senang, tak banyak kepala. Ada yang setakat 2-3 biji, ada yang 5 biji motor. Ada yang 5 biji motor. Kameraman fokuskan apa tu? Okey, ni kampung apa ya, kita tengok. Lepas kampung Sangli, tuan-tuan dan puan-puan akan melalui kawasan kampung Sungai Cetang. Sungai Cetang ke Sungai Cetang ke tak tahulah. Saya panggil Sungai Cetang. Cetang kot. Mungkin daripada perkataan Cina juga. Ni ada kebun. Ada buat sawit pula. Citang. Mungkin macam itulah kot. Jadi kampung Cetang. Orang Melayu sebut Cetang. Cina kata Citang. Macam itulah kan. Kebun sini cantik guys. Dia tersusun rapi ya. Tengok. Jadi tujuan saya buat konten ni, bagi yang tak tahu jalan ni, macam tadi ada 2-3 biji kereta dari Kuala Lumpur terpinggir-pinggir, sekejap break. Jangan takut ya. Jalan ni memang dah dibuka boleh terus. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak ke Fraser Hill pun dari Kuala Lumpur, inilah jalannya. Kan saya tunjuk sempangnya ya. Dia akan melalui sempang Kenak ke Fraser Hill. Tak ada jalan lain dah, kecuali Kuala Kubur lah, datang dari Selangor. Tapi kalau nak datang ikut Pahang, jalan ni lah tuan-tuan dan puan-puan kena tempuh. Allahu Akbar. Dah azan dah Zuhur. Dalam kita ni, saya sajalah nak ingatkan dalam kita jadi YouTuber ke, mat motor ke kan, semayang kita jangan tinggal lah kan. Sama-sama lah kita ingat sebagai seorang Muslim Okay, dah masuk Zuhur. Ada lagi mungkin dalam 30 minit lah kot kita nak sampai ke Raub. Tengok pokok durian Memang sini durian, hutan, pisang. Itulah panorama dia. Nak cari bandar besar tak ada lah. Tapi of course lah kan, orang Kuala Lumpur datang sini takkan nak cari bandar besar. Ini yang saya kata. Sini slow sikit. Kita dah sampai ke Sempang 3 Ini dia Sempang 3, kanan nak ke Raub, kiri ke Fraser Hill yang saya kata tadi. Dulu dia panggil sini apa dia panggil Kuala Kubur Gate ke saya. Nak ke Fraser Hill dan ke Kuala Kubur kiri, nak ke Raub kanan. Kalau nak cari durian ke kanan lah. Dulu sini terkenal lah, memang sibuk lah sini. Sejak dari zaman orang putih dulu memang sangat sibuk. Kesibukan masa tu lah Kalau kita tengok sejarah, Pesuruhjaya Henry Geni ditembak pada tahun 48 di masa beliau nak pergi ke Bukit Fraser lah. Selepas itulah diumumkan darurat pada tahun 48 1948. Okey. Ini ada juga taman perumahan sini dekat dengan Kuala Kubur Gate ni, tak tahu apa nama dia. Terenung lah. Ya, Terenung lagi. Okey, kita menuju ke Raub lah sebab saya nak balik ke Raub. Kalau tuan-tuan nak ke Fraser Hill atau ke Kuala Kubur, nak balik Selangor semula, kiri tadi. Terus boleh. Dia masa tak jauh, masa saya ride dulu, tapi jarak dia tak jauh, tapi masanya panjang jugalah. Dalam 20 minit, 40 minit lah macam tu. Sebab jalannya tak boleh laju. Jaraknya dalam 20-30 km je dari Sempang tu nak naik ke atas. Jaraknya tak jauh, tapi masa yang diambil tu dalam 30 minit, 40. Masanya tidaklah terlalu pendek, bukanlah 15 minit, 10 minit. Sebabnya tu kata jalannya bengkang-bengkok. Jadi kita tak boleh laju juga walaupun jaraknya tak jauh. Pasal kelajuannya kita terpaksa slow.
Kecuali orang yang berani tu saya tak tahulah. Saya memang ambil masa dalam 20-30 minit. Paling cepat 20 minit, 30 minit macam tu lah. Sebab jalan dia bengkok-bengkok. Kalau dengan kereta lagi lah slow sikit. Ini kampung Teras. Dah sampai ke kampung Teras dah. Ada banyak sini kampung Pekan lah. Pekan kecil Dulu kalau bas sampai sini mesti slow sebab ramai orang turun sebagainya. Itu nak kata sejarah dulu tu. Dah lah banyak bas. Bas tu pun bukannya cepat guys. Sejam setengah. Kadang sejam 40 minit nak ke Bentong sebab dengan orang berhentinya. Bas bukan bas ekspres. Bas berhenti orang kata ni Pekan Teras. Sini pun banyak bekas-bekas komunis dulu sejarah hitam dulu. Pun ada bangunan yang ditinggalkan Ni sejarah lah. Teras. Teras mungkin ada perkataan Melayu kot. Teras bumi Mungkin lah. Tapi ni tak ada E guys T-R-A-S Teras. Yang tu ada E ke? Teras bumi ada E. Ni tengok ada mancin. Tengok kameraman dia nak lawan kita dah. Dia kata teras bumi tak ada E pula. T-E te. Ni teras. T-E te. Hey. Okey, kurangkan laju. Kita pun taklah laju dalam 60-70. Okey, ni dekat jambatan ni pun saya pernah memancing. Cantik. Fokus sikit kameraman. Ini jambatan yang runtuh dulu guys. Masuk berita dulu. Okey, fokus sikit kameraman. Ini jambatan runtuh dulu. Sanda buat jambatan Beli atau jambatan sementara Kadang-kadang di samping kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kerakusan manusia juga bila kita tebang semua hutan ni, yang saya tahulah, pokok-pokok ni dia pasak bumi. Jadi di samping pasak bumi, akar-akar dia tu dia menyerap air. Jadi bila tak ada langsung ataupun hanya pokok-pokok renek saja, memang hujan dalam jumlah yang banyak, tak ada nak serap apa, jadi berlaku banjir, runtuh jambatan tu. Tak ada penahan air semula jadi. Sebab kalau kita kaji zaman 60-an, 70-an, takkan tak ada hujan lebat. Hujan lebat juga. Ni kita ambil dari segi bicara sains lah, dari usaha manusia. Kalau kata kuasa Allah SWT tu, apa pun boleh terjadi kan. Ini ikhtiar. Itu yang saya nak highlight jambatan runtuh guys. Sekarang ingat, ada dalam berita tu, lori terjunam masuk. Terjunam masuk dalam tu. Ni dia dapat jambatan Beli, jambatan sementara. Ni tengok highlight durian lagi guys. Ni kena hati-hati, kadang-kadang dia ada air Ini bukan hujan pun ada air, tak tahu datang dari mana. Mata air ke ataupun sungai ke. Padahal tak hujan pun. Jadi hati-hati jalan ni. Tak jauh dah guys. Bila sampai sini tak jauh dah. Teras, lepas Teras baru Terengganu. Jadi dah jumpa kampung Teras. Tengok highlight. Fokus sikit kameraman. Sini durian nampak. Macam durian kat sini. Tu ada Nmax si biji tadi. Alah, warna biru. Tak sempat nak fokus. Macam durian dekat sini, takkanlah diorang nak keluar balik pergi ikut desa ni. Jadi diorang ikut sini lah, yang terdekat. Durian Durian sini kata duri. Kita kata durian. Hantar Kuala Lumpur eksport ke Singapura sebagainya. Jadi kalau nak cerita pasal durian ni, saya nak sentuh sikit. Durian ni, kalau kata kawasan Raub ni, Musang King dia dah jadi branding lah orang kata. Jadi kalau orang nak lakukan durian dia, bukan dari Raub pun dia cakap Raub. Ni lauk punya Musang King. Jadi orang mana tahu kan, bukan ada cok pun. Tapi kalau orang yang biasa dengan durian, dia kenal lah pencinta durian. Dia akan tengok dari segi tompok dia tu, macam mana Musang King bawah dia tu semua. Dan dia ada harga Kalau masa
awal musim tak berapa banyak sangat buah lagi. Mungkin 80 sekilo, 70. Jambatan kedua. Ini pun jambatan Beli juga dah pernah runtuh. Dapat dua. Dapat 2 terus dah runtuh. Sepatutnya diorang ni toke-toke ni boleh menyumbang lah buat jambatan ni. Diorang ni ratusan ribu, jutaan lah. Walaupun ni tanggung kerja kerajaan Jalan ni dah lama sangat. Dulu lagi bengkok-bengkok. Kalau mak motor, pasal apa mereka minat di samping panorama apa yang saya sebut tadi? Mereka nak layan corner lah guys. Tapi dalam nak layan-layan corner ni guys, saya nasihatkan berhati-hatilah sebab saya beberapa kali lalu sini pun ada juga yang tersungkur. Kalau tak accident serius pun orang tergelincir, jatuh. Hati-hati. Kadang-kadang kita dah ambil angle side, cara dah betul, tapi ada pasir sebagainya. Jadi kena banyak hati-hati. Sampai sini jalan dia agak sempit. Memang perlu slow lah. Laju je. Macam laju je kata kameraman. Kita slow sikit. Sini lain corner. Ni dia dah tar baru. Tu ada. Oh, ada game motor. Skuter besar ada sebiji. Tak tahu dah sempat. Fokus sikit. Oh, ini motor apa tak sempat saya nak tengok jenis dia, tuan-tuan. Kira-kiranya Raup ni terkenal jugalah dengan geng-geng konvoy ni. Macam saya kata tadi, mereka nak pergi Toki, nak layan corner sini, nak naik Fraser Hill. Kalau dulu sebelum jalan Koyan ditutup, mereka nak ke Cameron Highlands, nak cari durian, nak makan-makan. Dan satu kedudukan Raup sendiri pun dengan Bentong ni, dia tidaklah terlalu jauh dengan Kuala Lumpur di kawasan Pahang Barat. Oi, ada biawak melintas guys. Jadi kata orang dia fleksibel, strategik. Maksudnya kalau orang nak balik hari pun boleh. Macam tu. Nak ride balik hari boleh, sebab jaraknya tidak terlalu jauh. Nak tidur pun boleh Tapi di Raup ni dia ada hotel-hotel kecil lah. Dia tak adalah sangat hotel besar Sebab apa guys? Sebab saya dulu ada satu perjumpaan saya terima anugerah adalah kan, macam tu lah. Saya ada penganjur pening nak cari hotel. Dia anugerah tu kena buat juga di Raup, tapi tak ada hotel yang besar boleh buat. Jadi mereka pun buat anugerah tu di kawasan premis mereka sendiri lah. Dia tak ada satu hotel yang ada dewan besar sebagainya. Anugerah tu syaratnya mesti buat di Raup. Jadi nak tak nak mereka buat kat premis sendiri lah, dengan kemampuan yang ada. Macam tu lah guys. Di Bentong pun tak ada rasanya hotel yang agak besar kecuali di Temerloh, di Lipis mungkin ada lah. Okey, tidaklah jauh sangat juga kita dah sampai. Dah nak habis dah jalan lama ni, kita akan sampai balik, keluar balik. Dah kira dah sampai Raup lah sini tapi belum lagi nak nampak bandar dia. Okey jugalah jalan ni kalau kita tak rushing boleh lah. Kalau kita tak nak segera macam saya kata tadi, nak cari durian, keluar. Okey, sampai di Sempang 3 ni guys. Kalau ke kanan, Bentong balik. Ataupun tuan-tuan nak balik ke KL, kanan lah. Kalau nak ke Raup, Lipis dan Kelantan, kiri balik. Bukan kiri balik, masuk ke kiri. Okey, kita dah sampai guys. Ada traffic light. Dulu tak ada traffic light. Traffic light ni tak sampai setahun lagi. Ni kalau ke kanan ni, ada orang tanya ke kanan mana? Ke Felda Crown. Adalah jalan off-road, saya boleh tunjuk lah boleh sambung balik dengan Mempaga dengan Kelau dalam ni tapi tak payah lalu lah tuan-tuan. Tak tahu kalau ada 4 wheel ke boleh.
dah. Wah, ini durian. Nampak tu? Musangkin sudah musim nampak? Mak motor ada. Makan durian mak motor pun ada penggemar durian. Raup ni selalu jam juga tu saya kata walaupun dia bandar kecil, tapi jam pun kadang-kadang teruk juga guys. Mengalahkan Kuala Lumpur. Nak macam dekat Raya Haji nanti, ramai orang Kelantan balik. Biasa orang Kelantan lah, orang Pahang tak ramai mana. Jadi mereka, inilah laluan utama mereka. Okay, cuaca sangat panas hari ni nasib kita bawa kereta tapi mak motor, macam saya selalu kata, tak kira panas ke hujan, kena redah lah. Tapi kalau hujan yang terlalu lebat tu, macam saya kata, janganlah judikan, kata orang merisikokan diri sendiri. Terlalu lebat, berangin, gelap, berhentilah guys. Kalau dah renyah-renyah tu pakai baju hujan, baru sambung perjalanan. Kita dah sampai. Ini nak menuju ke Bandar Raup lah. Tak sampai, tak nampak lagi lah bandar. Ini kawasan taman. Tapi Raup ni pada saya suka lah. Suhu dia tidaklah terlalu panas. Lepas tu bandar dia tu saya kata kadang masa jam teruk juga. Lepas tu kalau dalam keadaan biasa, dia tidaklah terlalu sibuk. Jam jadi kalau kata perayaan sebagainya. Ni Raup. Saya cerita sikit sejarah Raup. Menurut sejarahnya, Raup ni asalnya kerana berasal daripada nama Raup, orang meraup emas tu. Orang dulu gunakan kaedah raup. Sini yang banyak emas, mereka raup dengan tangan. Asalnya daripada raup, R-A-U-P, raup jadi B, raup. Begitulah menurut sejarah lisannya. Benar ke tidak tu saya tak tahu lah. Tapi memang raup dulu pengeluar emas. Sehingga lewat tahun 2000 ni pun memang ada lagi. Tapi sekarang tinggal emas-emas yang tak matang. Operasi kilang emas tu pun dah diberhentikan kerana tak ada emas yang matang. Okey, kita dah sampai ke Bandar Raup guys. Datanglah ke Raup. Boleh makan durian tapi beli sendirilah. Saya nak belanja boleh tapi kena tunggulah subscriber saya cukup 1000 dulu. Okey, inilah bangunan dia, banyak bangunan lama. Tu ada menara jam. Fokus sikit kameraman. Menara jam ni baru juga. Okey. Ni Bandar Raup. Dia banyak bangunan lama lah. Okay, kita view sikit Bandar Raup. Bangunan zaman-zaman kolonial. Ni hentian bas Raup hentian teksi. Tapi kalau tuan-tuan naik bas express, dekat depan tu dia berhenti. Nanti saya tunjuk. Bas express pun tak tahulah ada berapa trip lagi sehari. Zaman sekarang orang semua ada kenderaan. Ni dataran Raup. Ada expo. Ada expo bolehlah datang singgah. Expo lampu. Pesta lampu. Pesta lampu. Okey, ni Dewan Jubli. Yang ni ke kiri ni kalau nak ke Cameron. Tapi sekarang jalan ditutup sekarang guys. Nampak dia tutup Cameron Highland. Dia tak bagi lalu lah tu. Jadi macam mana kalau dah sampai sini nak ke Cameron? Anda perlu terus ke Gua Musang atas sana, mengikut lodging, ikut laluan lodging. Itu caranya. Kalau dah sampai sini tengok jalan tutup, terus lagi ke depan, arah ke Lipis, Merapuh dan terus ke Gua Musang. Ada sembang sebelah kiri ke arah lodging. Ini info yang saya beri. Ini Bandar Raup baru. Tunjuk sikit kameraman. Boleh lah, ada lah Mary Brown
Pizza Hut ke apa, nak makan apa semua boleh. Tapi dia tidaklah bandar besar macam saya kata tu tapi dia nyaman kat sini. Pokok-pokok banyak, ada taman tasik raub, santai lah. Tu saya suka duduk kat sini dia tenang. Saya tak suka bandar-bandar besar sangat Petang-petang boleh jogging di Taman Tasik Raub ni kalau anda nak jogging. Tak belok dah ke kiri kameraman. Tunjuk sikit. Kameraman pun dah letih. Okeylah. Biasalah saya rasanya konten saya sampai sini. Terima kasihlah kerana selalu tengok konten saya jangan lupa guys, tolong like and subscribe. Terima kasih. Bye.